أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajari makna-maknanya, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini amalan salih yang akan menjadi saksi di yaumul qiyamah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada kitab Fathul Bari. Muka surat berapa? 430 432. Okay, kita tengok tajuk yang seterusnya adalah tajuk orang-orang yang menggauli isterinya. Ini orang-orang yang menggauli isterinya kemudian mengulanginya, dan orang yang mendatangi isteri-isterinya dengan sekali mandi. Ada tajuk nombor 12. Orang yang menggauli isterinya kemudian mengulanginya. Gaul isteri, maksud kemudian ulanginya. Ulangi itu maksudnya apa? Ulang isteri yang sendiri. Isteri yang tadi itu maksudnya isteri kita ada satu je. Jadi menggauli isterinya dan mengulanginya. Mengulang maksudnya berulang sekali lagi, kita tanpa mandi. Tidak ada pula orang yang mendatangi isteri-isterinya dengan sekali mandi. Maksudnya dia datang isteri-isterinya dengan sekali mandi. Dah habis yang pertama, gigi isteri yang kedua, dah habis yang kedua, isteri yang ketiga, keempat, ini sampai ke 12. Okey, jadi ini adalah tajuknya. Jadi dia punya kaitan dia dengan taharah, dengan mandi. Adakah dia perlu mandi ataupun tak perlu mandi? Dia perlu mandi ataupun tak perlu mandi. Jadi kita tengok hadisnya. An Ibrahim bin Muhammadin ibn al-Muntashir an abihi qala. Dapat tak hadis ni? Dapat semua dapat? Ya, an Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir an abihi qala zakartuhu li Aisyah faqalat yarhamullahu Aba Abdurrahman kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisaihi thumma yusbihu muhriman ma yandakhu tiba. Ia diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari bapaknya. Ia berkata, jadi diriwayatkan daripada siapa? Daripada Ibrahim. Daripada Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir. Daripada bapaknya, an abihi. Qala zakartu, ia berkata aku menyebutkannya kepada Aisyah. Maka beliau berkata, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, aku pernah memberikan harum-haruman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdurrahman tu nisbah kepada siapa? Semoga Allah memberkati Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Cuba tengok dalam hadis tu. Aisyah tujukan kepada siapa? Bapaknya. Bapaknya Abu Abdurrahman tu bapaknya. So bapak dia bertanya dengan Aisyah. Jadi Aisyah pun menjawab dulu dengan semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Aku pernah memberikan harum-haruman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini adalah antara sunnah nak bersama dengan isteri ataupun nak bersama dengan suami, kena pakai harum-haruman. Jangan balik kerja terus tak mandi tak apa. Jadi kena memakai pakaian-pakaian yang indah, kena memakai wangi-wangian, kerana itu adalah antara hubungan kita dengan isteri. Antara hubungan isteri dengan suami. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Aku pernah memberikan harum-haruman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mendatangi isteri-isterinya. Isteri-isterinya. Ketika pagi ia sudah berihram, sementara harum-haruman masih tercium darinya. Maksudnya harum-haruman tu masih lagi melekat, walaupun setelah dia berihram. Jadi kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pakai ihram, Aisyah mengatakan bahawa dia dapat cium bau wangiannya. Jadi boleh tak pakai dalam ihram pakai wangi-wangian? Boleh. Boleh. Belah. Tak boleh kecuali sebelum dia pakai ihram tu sendiri. Contohnya dia pakai wangi-wangian, tapi dia dah mandi pun masih lagi wangian tu melekat dekat badan dia. Jadi kalau dia dekat dalam ihram, dia dah pakai ihram tapi masih lagi berbau wangi-wangian, itu tak menjadi satu masalah. Yang tak bolehnya dia pakai ihram baru dia letak minyak wangi. Itu yang tidak boleh, yang tidak dibolehkan. Jadi pada tajuk ini kita akan bahaskan, boleh tak orang bersama, orang berjima kena mandi ataupun tak kena mandi, mana yang lebih afdal. Tengok keterangan hadis. Orang yang menggauli isterinya kemudian mengulanginya, para ulama telah sepakat bahawa mandi ketika hendak mengulangi bergaul dengan isteri tidaklah wajib. Underline tu, tidaklah wajib. Sepakat tak wajib. Tapi nanti kita akan tengok apakah yang lebih afdal. Yang sepakat tu tak wajib, tapi kita akan tengok apakah yang lebih afdal. Namun keterangan tentang disukainya, sekarang kita tengah highlight, adakah dia bagus atau tidak. Tentang disukainya perbuatan tersebut dinukil oleh Abu Daud dan An-Nasa'i daripada Abu Rafi' annahu sallallahu alaihi wasallam tafa dhata yawmin ala nisa'ihi yaghtasilu inda hadhihi wa yaghtasilu inda hadhihi, qala faqultu ya Rasulullah alla taj'aluhu ghuslan wahidan, qala hadza azka wa atyab wa athhar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi isteri-isterinya pada satu hari. Beliau mandi di tempat isteri yang ini, dan di tempat isteri yang ini kemudian ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, kenapa anda tidak mandi satu kali saja? Beliau bersabda, ini adalah lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Jadi bab ni kita dah jumpa bahawa bab ni Nabi SAW tak mandi. Maksudnya tak mandi pada setiap isteri. Tapi ada riwayat yang lain, Nabi SAW mandi pada rumah yang ini, rumah yang ini, rumah yang ini. Tiap-tiap rumah dia mandi pada isteri masing-masing. Jadi ini kita panggil, kita nak buat jam'ul ahadis. Kita nak mengumpulkan semua ahadis tentang Nabi mandi atau tidak. Jadi sebelum keluarkan hukum, kena jamak dulu hadis-hadis ni. Kena jamak dulu, kena kumpul dulu, tengok Nabi SAW adakah semua keadaan dia tak mandi. Jadi kita mendapati ada kadang-kala Nabi SAW mandi, ada kadang-kala Nabi SAW tak mandi setiap isterinya. Kemudian para ulama berbeza pendapat. Jadi hadis ini, barang siapa yang mengatakan bahawa yang paling afdal adalah mandi berdasarkan hadis ni. Jadi kalau kita rasa kita nak mengulangi isteri yang, kita tak ada isteri yang kedua, ke ada kat sini? InsyaAllah. Kalau ada isteri yang pertama, kalau seandainya kita nak mengulanginya, nak mandi pun dibolehkan. Dan kalau kita rasa itu afdal, kita boleh buat seperti mana yang berdalilkan dengan hadis ini. Tapi jangan pula hentam orang yang tak nak mandi. Kerana dua-dua ada hujah masing-masing. Jadi ini kita tengokkan afdaliyahnya. Tadi kan kita dah sebut bahawa para ulama ittifaq dan ijma' bahawa ulang mandi itu tak wajib. Cuma kita tengok mana yang lebih afdal.
Ya, kerana Nabi SAW mengatakan apa? Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Itu syahid dia kat situ. Iaitu yang menunjukkan bahawa itu lebih afdal. Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang wuduk seseorang yang ingin mengulangi bergaul dengan isterinya. Tadi itu mandi. Sekarang kita masuk kepada wuduk. Jadi mandi itu paling afdal lah kalau kita nak gunakan, kerana Nabi cakap itu lebih baik. Of course lah, kalau mandi dengan tak mandi, mana lagi bagus? Mandilah, mandi lebih baik, lebih bersih, dan lebih selesa. Tapi kalau tak nak mandi, para ulama katakan seandainya dia tak larat nak mandi, atau mandi nak gunakan air yang banyak dan sebagainya, dia boleh berwuduk. Boleh berwuduk. Jadi mandi itu yang pertama. Selepas mandi dia berwuduk. Kalau tak nak mandi, dia boleh berwuduk. Dalilnya Abu Yusuf berkata, hal itu tidak dianjurkan. Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang wuduk seorang yang ingin mengulangi bergaul dengan isterinya. Abu Yusuf berkata, hal itu tidak dianjurkan. Sementara majoriti ulama berpendapat bahawa hal itu adalah sunnah. Tu underline lagi, bahawa itu adalah sunnah. Majoriti para ulama mengatakan itu adalah sunnah. Sedangkan Ibnu Habib Al-Maliki dan ahli Zahir, Az-Zahiri mengatakan bahawa hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ni kita mengatakan ini dah masuk khilaf dia lah. Yang tadi kita dah nukilkan ijma' itu adalah sunnah. Betul? Jadi kita akan nukilkan pula bahawa ini adalah wajib menurut ulama-ulama Zahiriyah. Mereka beralasan dengan hadis Abu Sa'id, di mana ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Adanya falyatawadda bainahuma wudu. Jadi ada kat situ ada fi'il amr. Ada fi'il amr, falyatawadda, maka berwuduklah. Maka berwuduklah. Jadi Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya kemudian hendak mengulanginya, maka hendaklah ia berwuduk di antara kedua waktu itu. Diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abu Hafs dari Asim dari Abu Mutawakkil. Jadi faham kenapa mereka mengatakan itu adalah wajib? Kerana adanya perintah di situ. Adanya perintah di situ, dan kita tahu bahawa ulama-ulama Zahiriyah, ulama-ulama Zahiriyah akan ambil kepada hukum zahir hadis itu. Dia akan ambil hukum zahir hadis itu. Dia akan ambil dan dia biasanya tak akan takwil kepada pendapat-pendapat yang lain. Ibnu Khuzaimah mengisyaratkan bahawa sebahagian ulama memahami wuduk di sini dalam konteks pengertian secara bahasa, maka mereka mengatakan maksudnya adalah membersihkan kemaluan. Kemudian Ibnu Khuzaimah membantah pendapat itu dengan berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada jalur Ibnu Uyainah dari Asim, di mana dikatakan falyatawadda wudu'ahu lis-salah, maka hendaklah ia berwuduk seperti waktu untuk salat. Jadi ada pula yang mengatakan bahawa wuduk kat sini ada dari segi bahasa je, bukan wuduk untuk salat. Maksudnya wuduk tu adalah untuk membersihkan, jadi bersih kemaluan. Tapi Ibnu Uzaimah membantah dengan membawakan riwayat yang lain yang menunjukkan bahawa wuduk tu bukan wuduk mencuci kemaluan saja, tapi wuduk betul-betul. Nanti kita akan tengok kenapa adanya kena ambil wuduk waktu kita nak mengulangi berjimak bersama isteri. Aku kira yang beliau maksudkan adalah Ishaq bin Rahawai, di mana Ibnu Munzir menukil pendapat tersebut darinya. Ia berkata, kalau seseorang ingin mengulangi menggauli isterinya, maka ia harus membersihkan kemaluannya. Kemudian Ibnu Khuzaimah berdalil bahawa perintah untuk berwuduk adalah sunnah, bukan wajib, dengan hadis yang diriwayatkan daripada jalur Syu'bah daripada Asim dalam hadis Abu Sa'id yang telah disebutkan, seperti riwayat Ibnu Uyainah yang menambahkan fa innahu anshatu lil 'aud. Itu ada syahid di kat situ. Kenapa nak kena wuduk? Fa innahu anshatu lil 'aud. Yang demikian itu akan lebih menambah gairah. Jadi saya rasa bapa-bapa yang dah yang dah kahwin dah lama, dah anak dah besar, dia akan tahu. Seandainya kalau dah yang pertama itu nak mengulangi yang kedua itu susah.
Tetapi cuba, khas untuk yang nak kahwin ni 21 plus. Kalau seandainya kerana jima' ini adalah ibadah. Jima' adalah ibadah. Jadi seandainya kita nak mengulanginya, maka kena berwuduk dulu, kerana ada illah dekat situ bahawa Nabi SAW mengatakan fa innahu ansyatu lil 'ud. Kerana ia adalah akan menambahkan gairah daripada yang pertama kali tadi. Jadi ini sunnahnya seandainya nak mengulanginya. Ini menunjukkan bahawa perintah di sini bersifat petunjuk atau bimbingan serta sunnah. Nampak tak? Ia menunjukkan bahawa ini adalah bimbingan untuk ke arah tu lah. Siapa yang nak tu yang lebih bagus begini. Bukan menunjukkan kewajipan. Boleh Jadi riwayat lain yang juga memberi keterangan bahawa perbuatan itu tidaklah wajib. Ia adalah riwayat yang dinukil oleh At-Tahawi melalui jalur Musa bin Uqbah dari Al-Aswad dari Aisyah. Ia berkata, "Kana Nabi SAW yujami'u thumma ya'udu wa la yatawadda." Biasanya Nabi SAW menggauli isterinya, kemudian ia mengulanginya tanpa berwuduk. Tanpa berwuduk. Aku menyebutkan maksudnya adalah perkataan Ibnu Umar yang disebutkan setelah bab ini, iaitu ucapannya, "Aku tidak suka ketika pagi berihram masih tersisa bekas-bekas haruman." Imam Muslim telah menjelaskan dari riwayatnya daripada Muhammad bin Muntashir. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang memakai harum-haruman, kemudian pagi-pagi ia sudah berihram." Lalu ia menyebutkan perkataan di atas seraya menambahkan, Ibnu Umar berkata, "Aku lebih suka ditempeli aspal yang mendidih daripada melakukan hal tersebut." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Ismaili dengan lengkap dari Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin Bashar. Seperti Imam Bukhari meringkaskan hadis ini kerana apa yang tidak dicantumkannya itu sudah cukup terkenal di kalangan ahli hadis. Jadi kita tengok bahawa ini adalah hukum bahawa yang paling afdal adalah mandi. Jadi selepas mandi dia berwuduk. Kalau tak mampu, kalau tak boleh berwuduk, dia boleh paling kurang dia mencuci kemaluannya. Dan seandainya dia tak nak mencuci kemaluannya, tak menjadi masalah. Tetapi itu adalah lebih mendatangkan gairah. Lebih mendatangkan, lebih segar orang kata. Untuk mengulangi isteri-isterinya. Jadi subhanallah, tu pasal kita tengok Fathul Bari karangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia seorang muhaddis. Dan bukan muhaddis yang hanya tahu tentang Sahih Bukhari je. Nampak kalau Imam Bukhari, dia akan riwayatkan daripada Bukhari saja, daripada apa hafalannya, yang sahih daripada hafalannya. Tapi kalau kita ambil syarahnya Fathul Bari, subhanallah, Imam Ibn Hajar dinukilkan daripada semua a'imah, ulama-ulama hadis yang ada riwayatnya tentang ini, lalu dimasukkan dan dia menjadikan satu kesimpulan yang jelas. Jadi subhanallah, ini antara fiqh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan subhanallah dia antara ulama besar Imam Asy-Syafi'i. Jadi ni antara ulama-ulama yang besar yang tahu nilai hadis dan tahu nilai fiqh. Dia dikumpulkan. Kerana itu kita tengok ulama-ulama fiqh semuanya sebelum tu akan jadi ulama hadis dulu. Dah jadi ulama hadis, dah kumpul semua hadis-hadis yang ada, barulah dia datangkan conclusion hukum-hukum begitu. Jadi ini antara bagusnya kita ambil ilmu daripada ulama-ulama yang dah terdahulu. Pasal dia boleh riwayatkan daripada Al-Ismaili. Yang tak biasa, orang biasa sebut Abu Daud biasalah. Abu Daud ataupun An-Nasai ataupun Tirmizi. Tapi nak ambil daripada Al-Ismaili, daripada Ja'far, daripada fulan, yang banyak lagi kitab dia, ataupun Ibn Abi Shaybah, yang ramai orang tak pakai, itu agak susah. Tapi ini antara faedah yang kita boleh duduk dalam majlis sebegini yang susah nak dapat dekat tempat kita. Pasal dia agak memeningkan, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita perhatikan betul-betul, ini adalah faedah yang begitu banyak, dan ini merupakan tradisi para ulama. Para ulama dalam menukilkan hadis. Jadi Aba Abdurrahman itu adalah maksudnya Ibnu Umar. Ibnu Umar, jadi Aisyah mengucapkan demikian kerana ia merasa bahawa Ibnu Umar lupa akan apa yang ia katakan. Itu jawapan dia.
Sebab kalau ia ingat apa yang dilakukan Rasulullah, tentu ia tidak berpendapat seperti itu. Fayatufu, lalu mendatangi. Ini adalah kiasan dari bersenggama. Bersenggama tahu Tak tahu. Saya rasa tahulah. Ibu faham bersenggama? Bersenggama tahu Maksudnya berjima' lah. Dia adalah kiasan. Fayatufu. Dan dia tak menggunakan fayujami'u. Kalau nak gunakan fayujami'u tu boleh. Dan dia berjima'. Tapi dia menggunakan bahasa kiasan fayatufu. Yatufu tu apa? Tawaf. Bukan maksudnya dia tawaf. Tengok, Assalamualaikum, jalan, angkat takbir. Ni Assalamualaikum, tawaf je satu malam. Tidak. Maksudnya dia berjima' tapi dengan guna bahasa yang baik lah. Bahasa yang baik. Dari sini menjadi jelas hubungan antara hadis dengan judul bab di atas. Al-Ismaili berkata, ada kemungkinan maksudnya adalah jima', senggama, dan ada kemungkinan juga maksudnya adalah memperbaharui perjanjian akad dengan mereka. Saya katakan kemungkinan pertama dikuatkan oleh hadis yang mengatakan bahawa beliau SAW dia beri kekuatan 30 orang lelaki. Jadi ini antara mukjizat para anbiya. Mukjizat para anbiya adalah seorang nabi akan diberikan kekuatan untuk berjima' 30 orang lelaki punya kekuatan. Ni pun 21xxx jadi seorang lelaki kalau dia baru berkahwin dan dia bersama dengan isteri dia, ni orang dah kahwin tahu susah nak cakap kat sini. Tapi kita kena cakap lah pasal ini adalah ilmu. Jadi Nabi SAW diberikan kekuatan jima' kepada isteri dia dengan kekuatan menyerupai ataupun melebihi 30 kekuatan seorang lelaki. Lelaki Arab lagi. Dia beza dengan lelaki Asia. Lelaki Melayu lah contohnya. Tapi kita tengok kerana saiz dia yang besar, dan dia punya tu pasal kalau kita tengok mereka makan kambing 2 orang 1 ekor tu biasa. Pernah tengok orang makan kambing 2 orang? Tak pernah biasa kalau kita nak makan kambing, kita makan dagingnya. Tapi kalau kita pergi Arab, makan nasi kambing, kepala dia atas kasut, lidah terkeluar. Saya tengok, tapi dia orang makan, orang korek mata dia. Inilah mata kambing. La ilaha illallah. Gitu menyeramkan. Tapi itu bagi mereka itu satu benda yang biasa. Tapi itu kalau makan kambing dia memang ada panas sikit. Jadi itu antara kekuatan mereka. Jadi ini, tapi tak semua orang maksudnya yang ini khas untuk Nabi. Dan para anbiya itu diberikan kekuatan 30 orang untuk sekali berjima'. Jadi itu pasal tak menjadi heran Nabi SAW. Nanti kita akan bahas, boleh tak seseorang itu tawaf pula, boleh tak seorang itu berjima' dengan isteri-isterinya pada satu malam, boleh atau tidak? Tengok Nabi SAW dia berjima' banyak isterinya pada satu ketika. Jadi boleh tak kita berjima' dengan banyak-banyak isteri pada satu malam? Kita nanti kita masuk. An Qatadah qala haddatsatna Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'ati wahidah min al-laili wan nahar wa hunna 11 qala qultu li Anas أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. Ini diriwayatkan daripada Qatadah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa? Anas bin Malik ni pembantu Nabi SAW yang waktu tu dia masih umurnya masih kecil lagi. Nabi SAW mengelilingi, iaitu mendatangi isteri-isterinya pada satu malam dan siang hari. Pada waktu malam dan siang hari. Jumlah mereka 11 orang. Ni dah hafal minggu lepas nama isteri-isteri Nabi. Aku bertanya kepada Anas, apakah Nabi SAW mampu melakukan hal itu? Anas menjawab, kami memperbincangkannya bahawa ia diberi kekuatan setara dengan 30 orang.
Sa'ad mengatakan daripada Qatadah bahawasanya Anas menceritakan kepada mereka jumlah isteri Nabi saat itu 9 orang. Ya, ada riwayat mengatakan 11, riwayat mengatakan 9. Okey, keterangan hadis. Sebelum ni pernah tahu tak Nabi diberi kekuatan 30 orang? Tahu? Ada yang tahulah. Tengok, yang tak kahwin tahu, subhanallah. Betul? Betul? Okey. Jadi kita tengok keterangan hadis. As-sa'atul wahidah, suatu waktu maksudnya adalah rentang waktu tertentu, bukan waktu yang dikenal dalam istilah bahasa. Itu waktu tertentu. Bukannya sa'ah wahidah tu adalah jam 1 petang. Ataupun 1 pagi. Yang dalam bahasa Arab sa'ah wahidah itu pukul 1. Tapi bukan maksudnya pukul 1 yang sekarang. Ia maksudnya ada sesuatu waktu. Jadi huwa ihda asyarata, jumlah mereka adalah 11 orang. Ibnu Khuzaimah mengatakan lafaz ini hanya diriwayatkan oleh Muaz bin Hisham dari ayahnya, sedangkan Sa'id bin Abu Arubah dan lainnya meriwayatkan dengan lafaz mereka 9 orang. Jadi ada dua riwayat di sini. Ada yang mengatakan 11 dan ada yang mengatakan 9. Imam Bukhari menyebutkan riwayat Sa'id bin Abu Arubah di tempat ini tanpa menyebutkan silsilah periwayatannya. Dan 12, bab setelah ini beliau meriwayatkan kembali lengkap dengan silsilah periwayatannya dengan lafaz kana yatufu ala nisa'ihi fil lailah wahidah walahu yauma idzin tis'u niswah. Jadi dalam bab ni Imam Bukhari tak sebutkan dengan 9. Tapi dia sebutkan yatufu saja. Tapi lepas ni kita akan tengok dia akan sebutkan 9. Jadi kita tengok siapa isteri-isteri dia. Ibnu Hibban menggabungkan kedua riwayat ini dalam sahihnya dengan menjadikannya dalam dua keadaan, tetapi ia keliru dalam perkataannya. Yang pertama, siapa yang kata dia keliru ni? Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hibban mengatakan ada menggabungkan kedua-dua riwayat dalam sahihnya dengan menjadikan dalam kedua keadaan, tetapi Ibnu Hajar mengatakan ia keliru dalam perkataannya. Yang pertama adalah ketika beliau baru datang di Madinah, di mana ia mempunyai 9 isteri. Dan yang kedua adalah ketika masa-masa akhir, di mana di sisi beliau ada 11 wanita. Letak kekeliruannya adalah ketika datang di Madinah, beliau tidak punya isteri selain Saudah. Nampak tak? Jadi ini maksudnya Ibnu Hibban apabila dia komentar, ini bukannya ulama pasar punya. Ibnu Hibban ulama hadis yang agung. Tapi tak bermaksud dia tak boleh dikritik. Boleh itu mindset. Ini adalah mengkritik dari segi ilmiah, itu satu benda yang normal. Ini satu benda yang normal. Tapi kalau kita hari ini kritik orang, subhanallah, itu takutnya orang tak biasa dengan kritikan. Pasal ustaz dengan ustaz bergaduh. Betul tak? Biasa nampak macam tu. Ustaz dengan ustaz bergaduh. Ni apa ni, semua orang pening. Jadi kita kena tengok orang lah. Kena tengok masyarakat. Ni kalau dia orang pun masih pening, janganlah kita bergaduh depan orang. Ataupun kita khilaf tu, kurangkan khilaf dia supaya ada masalah yang lebih besar. Ada benda yang lebih supaya orang tak tengok. Semua nanti kan dua-dua tak nak ikut. Jadi kena tengok bagaimana keadaan dia. Jadi Fathul Bari mengkritik Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini satu taraf yang sama. Dia ulama, dia pun ulama. Jadi normal. Dan orang yang akan baca Fathul Bari ni orang-orang yang mempelajari ilmu secara mendalam. Ni tak ada pun dia buka kat awam. Pergi dekat stadium cakap ni tak betul. Contohnya, ataupun pergi pasar pegang mic. Tidak. Jadi ini ada adab-adabnya dalam mengkritik pendapat yang lain. Jadi dia katakan apa? Bahawa ketika dia datang di Madinah, beliau tidak punya isteri selain Saudah. Dan ketika sampai di Madinah, barulah beliau hidup bersama Aisyah. Betul tak? Nabi SAW kahwin dengan Aisyah di Mekah. Di Mekah, tapi bersama dengan Aisyah di Madinah. Jadi waktu Nabi SAW sampai di Madinah, yang ada isteri dia siapa? Saudah binti Khuwailid. Saudah binti Zam'ah. Bagus. Ingat lagi Ni ulama-ulama hadis ni. Saudah binti Zam'ah. Jadi kerana apa?
Jadi mana isteri yang pertama? Dah meninggal. Kerana Nabi SAW hijrah selepas kematian isterinya. Selepas Isra' Mi'raj. Kan Nabi SAW dah matinya Khadijah, dah matinya Abu Talib. Lalu Allah SWT nak tenangkan Nabi. Allah SWT Isra' Mi'raj kan baginda alaihi salatu wassalam. Lalu Isra' Mi'raj naik ke mana? Naik ke langit lah. Naik ke langit dan turun balik ke bumi. Naik ke langit dan turun ke bumi. Itu menunjukkan adanya naik dan turun. Itu pasal Allah SWT berfirman, nazala bihi ruhul amin. Maka diturunkan, nazala. Tanzil. Allah sebut kat Al-Quran tu tanzil, yang diturunkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran dan malaikat semuanya daripada atas. Atas ke bawah itu namanya turun. Ada orang tak faham turun tu apa. Turun faham kalau daripada bawah ke atas itu namanya apa? Naik. Allah, dah macam kindergarten lah. Tapi tidak. Kerana ini istilah yang mudah, tapi orang buatkan dia sulit. Turun tu bukan turun. Habis turun kalau bukan turun apa dia? Turun kalau tak turun apa? Steady je. Tegak je kat situ. Jadi itu bukan maksudnya. Jadi maksudnya Al-Quran tu diturunkan. Diturunkan. Dan Nabi SAW Isra' Mi'raj dinaik dan diturunkan semula. Betul tak? Nabi SAW dapat perintah solat di mana? Di atas. Di atas. Dan lepas tu Nabi SAW turun dan bawa berita itu ke dunia. Nampak? Itu adanya naik dan turun. Ini bukan maksudnya kita nak menukarkan maksud-maksud yang kepada yang lebih jauh daripada maksud yang sebenar. Lalu itu adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Dan ketika sampai di Madinah, barulah beliau hidup bersama Aisyah. Jadi Nabi SAW kahwin dengan Aisyah pada 6 tahun. Dan bersama dengan Aisyah pada 9 tahun di Madinah. Kemudian beliau menikahi Ummu Salamah, lepas tu Hafsah dan Zainab binti Khuzaimah pada tahun ketiga dan keempat. Kemudian beliau menikahi Zainab binti Jahsh, lalu pada tahun kelima dengan Juwairiyah, dan pada tahun ke-6 dengan Safiyah. Sementara Ummu Habibah dan Maimunah pada tahun ke-7. Mereka itulah yang diketahui telah digauli oleh Nabi setelah hijrah. Sedangkan Raihanah, tawanan Bani Quraizah, masih diperselisihkan antara para ulama. Jadi itu antara yang disebutkan isteri-isteri baginda alaihi salatu wassalam. Ibnu Ishaq menyatakan bahawa Nabi SAW menawarkan kepadanya untuk dinikahi dan dipakaikan hijab, tetapi ia tetap memilih menjadi budak. Itu siapa? Raihanah. Dia offer kan, tapi dia tetap menjadi budak. Jadi sebahagian besar ulama mengatakan bahawa ia meninggal sebelumnya pada tahun ke-10. Itu Raihanah. Demikian juga dengan Zainab binti Khuzaimah, ia meninggal tidak lama setelah bergaul dengan Nabi SAW. Ibn Abdul Bar mengatakan ia mendampingi Nabi SAW selama 2 atau 3 bulan. Berdasarkan fakta ini, maka isteri-isteri yang berkumpul bersamanya tidak lebih dari 9 orang. Ditambah lagi bahawa Saudah menghibahkan hari gilirannya kepada Aisyah sebagaimana akan dijelaskan. Oleh kerana itu, aku lebih menguatkan riwayat Sa'id. Jadi itu riwayatnya. Jadi Saudah, kerana Nabi SAW kahwin dengan Saudah, waktu tu usia dia dah agak tua. Agak tua, dan dia tak berkeinginan nak berjima' lagi. Saudah. Lalu Saudah pun menghadiahkan gilirannya pada siapa? Pada Aisyah radhiyallahu anha. Cuma Saudah nak minta, ya Rasulullah, aku nak mati sebagai isteri Nabi, dan aku nak dibangkitkan di yaumul qiyamah sebagai isteri Nabi. Nampak tak? Walaupun sebenarnya dia punya tujuan dia itu dah habis. Maksudnya untuk berjima' itu saja dah habis. Maksudnya untuk part tu lah. Tapi dia nak menjadi isteri Nabi SAW. Lalu dia menghadiahkan harinya kepada isterinya yang lain. Jadi boleh seandainya kita ada isteri yang satu ni yang dah senior. Orang kata isteri tua. Maksud ada isteri muda. Jadi kalau isteri tua dah tak berkeinginan nak berjima', maka kita boleh isteri yang tua tu boleh bahagikan
waktunya, ataupun boleh mengizinkan, tak apalah malam ni abang dengan fulan. Itu kalau dia boleh bagi macam tu je dah bagus. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apalah, nak buat macam mana. Okey. Jadi ini antara, tengok bagaimana dia bertoleransi di antara para isteri. Tetapi riwayat Hisham ia mengandung kemungkinan bahawa ia memasukkan Maryah dan Raihanah ke dalam kelompok isteri-isterinya. Ia memakai kata isteri-isterinya kerana kebanyakan dari wanita tersebut berstatus sebagai isteri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat yang 11 dengan riwayat yang 9, yang 9 itu ada hujah yang kuat, tapi yang 11 pun ada hujahnya. Cuma yang mengatakan bahawa Nabi masuk Madinah waktu tu dah ada 9, itu agak lemah. Yang seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, pasal waktu tu ada Saudah saja. Tapi kalau dia mengatakan ada 9 dengan ada 11, itu boleh. Kerana itu digabungkan. Lebih daripada 9 itu ada 11, dan itu belum mencampur yang dah meninggal. Jadi isteri-isterinya itu banyak. Jadi Ad-Dimyati mengungkapkan dalam kitab sirah perjalanan hidup yang dikumpulkannya orang yang meneliti perihal isteri-isteri Nabi SAW, baik yang digaulinya, itu satu, diakadkan sahaja, kedua, ditalak sebelum digauli, ketiga, atau hanya sekadar dipinang tanpa akad, keempat, maka jumlahnya sampai 30 orang. Tadi yang kita sebut 11 ke 9, itu yang dah confirm Nabi SAW kahwin dan yang berjima' dengannya ataupun bersatu dengannya. Itu pun ada yang Nabi SAW kahwin tapi tak bersatu dengannya. Jadi khilaf. Jadi bukan khilaf, dia banyak keadaan. Ada yang kahwin tapi dan berjima', ada yang kahwin tak berjima', ada yang dia kahwin saja tapi dia tak sentuh pun. Ada yang dah kahwin tapi talak. Tu yang dah kumpul-kumpul semua ada 30 orang. Itu pasal tak menjadi satu keaiban untuk Nabi SAW kahwin lebih daripada 4. Dan boleh dalam riwayat sampai 30 orang. Itu pasal kalau kita ambil buku Azwajun Nabi, Azwajun Nabi, kita akan nampak bahawa nak dekat 30 orang yang disebutkan semua nama-nama yang pernah bersama dengan Nabi SAW, sama ada dengan talak ataupun tak dengan talak, sama bersama ataupun tak dengan bersama. Itu memang ada jumlahnya kalau kita tengok. Dalam Al-Mukhtarah, dari jalan yang lain, dari Anas dikatakan Nabi SAW menikahi 15 wanita yang digauli 11 orang, dan ketika beliau meninggal jumlah isterinya 9 orang. Sekali lagi, Nabi SAW mengahwini 15 wanita, yang digauli ada 11 orang, dan ketika beliau meninggal jumlah isterinya 9 orang. Abu Fatah Al-Yamiri juga menyebutkan nama-nama mereka. Kemudian Al-Maghlatai juga menyebutkannya dengan jumlah melebihi apa yang disebutkan Ad-Dimyati. Namun Ibn Qayyim mengingkarinya. Yang benar adalah bahawa jumlah banyak yang disebutkan adalah kerana perbezaan beberapa nama. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu yang disimpulkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Aukana, apakah beliau? Ini adalah perkataan Qatadah. Dalam riwayat Ismaili, daripada jalur Abu Musa daripada Muaz bin Hisham tertulis 40 sebagai ganti daripada 30. Tapi riwayat ini syaz, itu cacat. Hal seperti ini juga di dalam ada di Marasil At-Tawus dengan tambahan fil jima' dalam bersenggama. Demikian juga yang disebutkan dalam kitab Sifah Jannah, syurga, oleh Abu Nuaim daripada jalur Mujahid dengan tambahan min rijali ahli jannah, dari penduduk syurga, dan dari hadis Abdullah bin Amru dengan jalur yang sampai kepada Nabi SAW, mu'titu quwwa 40 fil batash wal jima', aku diberi kekuatan 40 orang untuk bertarung dan berjima'. Diriwayatkan daripada Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim daripada hadis Zaid bin Arqam dengan jalur periwayatan yang sampai kepada Nabi SAW, innar rajul min ahli jannah yu'ta quwwatan mi'ata fil akl wasyarb wal jima' wasyahwah. Seorang lelaki penduduk syurga diberi kekuatan 100 orang dalam makan, minum, jima' dan syahwat. Itu penduduk ahli syurga. Jadi kalau kita masuk dalam syurga, insya-Allah akan diberikan kekuatan sedemikian. Berdasarkan hadis ini, bererti kekuatan Nabi kita adalah 4,000 kekuatan lelaki biasa.
Kerana dia punya yang tadi itu ada riwayat mengatakan 40 kekuatan. Jadi 40 times dengan 100 jadi berapa? 4,000. Ni dalam syurga. Jadi Nabi SAW dia punya kekuatan itu luar biasa. Kerana ini antara mukjizat Nabi. Yang antara mukjizat Nabi. Mukjizat apa maksud mukjizat? Sesuatu perkara luar biasa yang berlaku pada para nabi, para anbiya, yang tak masuk akal ataupun yang tak dapat ditandingi, yang disertakan dengan tentangan. Kenapa timbulnya mukjizat? Kerana banyaknya tentangan. Nabi SAW ditentang kerana nak menunjukkan kenabian, kena belah bulan dan sebagainya. Ini antara mukjizat para anbiya. Okey, jadi itu yang telah disimpulkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita tengok Ibnu Munir, tengok perenggan yang seterusnya. Ibnu Munir berkata, dalam hadis tentang berkelilingnya Nabi kepada isteri-isterinya, ini tidak ada keterangan yang sesuai dengan judul bab di atas, kerana ada kemungkinan beliau mengelilingi isteri-isteri tersebut dan setiap beliau melakukan senggama, maka beliau mandi. Kemudian ia mengatakan kemungkinan yang demikian itu terjadi pada malam hari lebih dekat. Aku Ibnu Hajar Al-Asqalani katakan berkaitan takyid dengan malam tidak tegas dalam riwayat Aisyah. Adapun dalam riwayat Anas disebutkan dengan lafaz malam dan mandi satu kali. Demikian juga dengan riwayat Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Mandi satu kali tanpa menyebutkan malam terdapat dalam riwayat mereka yang lain dan dalam riwayat Imam Muslim. Kerana dalam hadis Anas tidak ada pembatasan dengan suatu waktu, maka tidak dikaitkan lagi dengan satu kali mandi, kerana hal itu susah untuk dilakukan, dan juga kerana di sana terjadi pengulangan senggama dan mandi sekaligus. Dari sini diketahui bahawa perkataannya dalam judul dengan mandi satu kali mengisyaratkan kepada hadis yang ada di beberapa jalur hadis ini, walaupun tidak disebutkan dalam teks riwayat-riwayat yang beliau cantumkan dalam kitab sahih sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan. Jadi itu kesimpulan daripada hadis itu. Jadi yang lain itu adalah keterangan yang lebih detail tentangnya. Dan bagusnya kalau kita tulis kesimpulan. Ni kalau sebut panjang-panjang hadis ni, kita ada tulis kesimpulannya. Bagaimanakah yang paling afdal untuk kita mandi? Yang pertama adalah mandi antara dua jima'. Mandi antara dua persetubuhan. Itu yang pertama. Seperti mana yang kita dah sebutkan tadi, riwayat yang mengatakan Nabi SAW mandi, Nabi SAW berjima' dan dia mandi. Betul? Mandi pada setiap rumah masing-masing isteri-isterinya. Itu yang pertama, paling afdal. Dan seandainya dia malas, fa in takasal, seandainya dia malas ataupun dia tak kuasa, maka disunatkan untuk dia mengambil wuduk. Yang paling afdal adalah dia mandi. Seandainya tak mampu, second stage adalah mengambil wuduk. Dengan hadis tadi yang Imam Az-Zahiri mengatakan dia adalah wajib falyatawadda. Mengatakan maka mestilah dia mengambil wuduk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seandainya dia malas untuk mengambil wuduk, dia hendaklah mencuci kemaluannya. Seperti mana yang telah dinukilkan daripada Umar bin Khattab dalam hadis Muslim, bahawa Nabi SAW dia ada berjunub pada satu ketika. Faqala Rasulullah SAW, Umar berjunub, maka Nabi SAW katakan kepada dia, tawadda waghsil zakaraka thumma nam. Nabi SAW katakan wudu dan cuci
kemaluannya selepas itu tidur. Selepas itu tidur. Dan Imam Nawawi ia membuatkan satu tajuk khas dalam kitab Sahih Muslim, iaitu dibolehkan tidurnya seorang yang berjunub. Maksudnya sebelum mandi. Dibolehkan tidurnya seorang yang berjunub sebelum mandi, dan disunatkan berwuduk ataupun mencuci kemaluannya. Jadi kalau seorang tu berjunub, dia nak tidur, itu dibolehkan. Tapi seandainya mandi bagus, seandainya tak nak mandi, berwuduk. Seandainya tak nak wuduk, cuci kemaluan. Seandainya tak pun tak apa. Semua ada tahap-tahap dia lah. Kadang-kadang orang rajin dia mandi. Kadang-kadang orang dah penat kerja dan sebagainya, dia dah berjunub, dia terus nak tidur. Itu dibolehkan. Jadi tadi kita sebutkan tentang Nabi SAW mengelilingi isterinya pada satu malam. Itu boleh atau tidak? Jadi apabila ditanyakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi menjawab, boleh atau tidak seorang tu mengelilingi isterinya seperti mana Nabi SAW lakukan. Yang pertama, boleh. Jadi kalau kita ada banyak isteri, kita nak lakukan dalam satu malam, itu dibolehkan dengan syarat dengan redanya. Yang pertama, kena letak syarat. Jangan boleh je semua setiap malam dia buat. Tapi dia nak kena boleh, tetapi dengan redha isterinya. Yang kedua, kenapa Nabi SAW dia buat sedemikian adalah pembahagian untuk Nabi SAW dengan isterinya. Adakah wajib Nabi SAW duduk pada isterinya satu malam, besok satu malam isteri dan isteri malam, ataupun Nabi SAW boleh masuk semua orang pada satu malam? Itu ada khilaf ulama. Ini khas untuk Nabi. Tapi kalau kita memang kena bahagikan waktu-waktu kita. Tapi untuk Nabi, Nabi SAW adakah wajib ataupun adakah dia menjadi harus bagi Nabi SAW untuk berganti-ganti pada satu malam? Itu ada khilaf di kalangan ulama. Yang ketiga jawapan dia, Nabi SAW dia buat sedemikian adalah bila dia balik daripada safar. Nabi SAW bila dah pergi travelling, Nabi SAW balik daripada safar, maka Nabi SAW akan buat sedemikian. Pasal nak tunggu turn, ramai tak isteri? Ramai. Jadi itu antara sebab yang Imam An-Nawawi sebutkan sedemikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang, tentang membersihkan mazi dan berwuduk kerananya. Jadi mandi kita dah habis, mani kita dah habis, berjunub dah habis, apa semua dah habis. Kita akan pindah kepada minggu depan mazi. Apakah itu mazi dan bagaimana kita nak clarifikan mazi ataupun mani, dan bagaimana kita nak dapatkan mani. Nak dapatkan mani tu nak dapatkan duit tapi mazi itu ada hukum yang khas yang kita boleh bahaskan pada minggu akan datang insya-Allah. Lalu kita buka kepada figure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 64. Betul tak? Jadi kita tentang masuk dalam muka surat 76. Betul? Betul tak? Surat 76. Kita masih lagi dalam bab tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Okey. Sandal. Okey, yang kita dah tahu bahawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tali. Betul tak? Ada tali, ada penjepit. Okey. Jadi apabila kita sebutkan tentang sandal Rasulullah, itu adalah tali yang kena pada, kalau kita biasa pakai capal tu kan dia punya join dia dekat antara ibu jari tu. Betul tak? Itu dia punya tali yang satu dan tali dia melingkar. Yang melingkar pergi ke belakang. Jadi ini antara para ulama katakan tentang sifat sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sandal yang akan meringankan kaki. Maksudnya dia kalau kita pakai macam slipper Jepun, dia agak berat. Pasal dia punya stres dia kat depan. Yang kat belakang dia tak ada support. Betul tak? Tapi kalau kita pakai sandal yang tali dia sampai ke belakang, ataupun sekarang punya sandal yang macam-macam, dia ada dia punya strip dia ada punya apa-apa lah pun. Yang penting kalau dia boleh support ke belakang, itu lebih meringankan kaki. Tapi Syekh Abdul Razak mengatakan bahawa ini semua ikut zaman lah. Semua ikut zaman. Yang mana yang lebih sesuai itu terpulang kepadanya, dan semua itu hukumnya dibolehkan, kecuali ada larangan. Kecuali ada larangan. Jadi sandal Rasulullah tu dah tengok ada dekat dalam grup tu, ada yang post, Ummu Haris post tak silap, tentang sandal yang bentuk dia warna yang bentuk lama tu. Itu dikatakan antaranya, dan kalau kita tengok ciri-cirinya ada di situ. Tapi sama ada itu yang Nabi SAW pakai atau tidak, Allah Ta'ala a'lam. Dan seperti mana kita katakan bahawa sandal itu dipakai di kaki. Sandal dipakai di kaki. Subhanallah, sekarang songkok ada sandal. Pernah nampak? Songkok, kalau tengok songkok, biasa songkok Malaysia tu, ada sandal kat atas tu. Macam manalah songkok boleh ada sandal? Sedangkan sandal tu sandal. Songkok tu songkok lah. Jadi begitulah Nabi SAW, kita tak pernah pun letakkan sandalnya atas songkok, ataupun atas serban dia. Jadi seandainya ini semua, kalau kita tengok, biarlah kita bersederhana. Biarlah sederhana. Jangan kita merasakan benda-benda yang rasanya agung, tapi sebenarnya bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Kita masuk pada hadis 64. An Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sepasang penjepit. Sepasang penjepit. Qibalan itu adalah tali. Adalah dua tali. Adalah dua tali yang mengikat di antara kasutnya, slipper itu tersendiri. Dan dia akan meringankan, seperti mana kita dah katakan tadi, dia akan meringankan perjalanan kaki seseorang. Dia akan meringankan, maksudnya dia terikat, jadi tak payah. Tu pasal Nabi SAW kalau berjalan macam mana? Nabi berjalan macam mana? Nabi berjalan pakai sandal macam mana? Nabi SAW kalau berjalan, dia angkat kaki dengan laju, letak dengan perlahan. Ingat tak? Hadis mula-mula dulu. Tak ingat tak ingat tak apa. Tapi Nabi SAW, kenapa antaranya kalau pakai sandal, yang ada tali tu yang ke belakang, jadi dia tak ada menyeret. Kalau kita pakai slipper Jepun, kalau pakai terompah lagi, kalau zaman dulu punya masjid kan, ada terompah, ketok. Orang nak buang hajat pun apalah bising ni. Pasal apa? Pasal dia tak ada antaranya. Kerana dia tak ada tali ataupun sandal yang ke belakang yang boleh cengkam dia punya slipper. Jadi adanya sepasang penjepit, iaitu adalah qibalan. Jadi kita tengok hadis ke-65. Amru bin Hurais yaqul. Sebelum tu Abu Hurairah, siapa nama dia? Kita dah sebutkan dulu. Dah lama dah tak sebut ni. Bila dah lama dah hilang. Abu Hurairah, siapa nama? Abu Lahab bin
Abu Hurairah. Siapa ingat? Cek Syekh Google. Okay, Abu Hurairah nama dia, tulis kat tepi tu Abdurrahman. Abdurrahman ibn apa? Bin Sakhar. Sin kha dengan ra, Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Okey, jadi seterusnya kita tengok hadis ke-65. Amru bin Hurais, ini daripada Amru bin Hurais, yaqul ra'aitu, Amru bin Hurais yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Fi na'laini makhsufataini. Ini daripada Amru bin Hurais, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan memakai sepasang sandal yang bertambal. Ini sepasang sandal yang bertambal. Okay, jadi kita tengok footnote di situ. Daripada hadis ini dapat disimpulkan bahawa solat dengan memakai sandal hukumnya boleh. Solat dengan pakai sandal hukumnya boleh. Dan sampai para ulama mengeluarkan satu bab pasal sandal je. Pasal sandal pun jadi bab. Jadi kerana memakai sandal ini, ia hukumnya boleh, lagi-lagi dalam solat. Kerana sandal adalah satu arahan. Malah yang Nabi SAW melarang adalah kita memakai sandal sebelah. Itu pasal ada dalam adab-adab memakai sandal. Jadi kalau kita pakai sandal, kaki mana dulu? Buka kaki mana dulu? Kiri. Tadi masuk masjid, buka sandal kaki apa? Betul. Ingat ke tak ingat? Ingat. Buka kaki kiri dulu. Ke campak satu sana satu sini. Biasa budak-budak kan masuk rumah. Campak sana campak sini dah masuk. Biasa orang akan buka kaki kanan dulu. Jadi ini antara para ulama. Nanti kita akan masuk hukum-hukum memakai sandal. Adab-adab memakai sandal. Tengok mana ada agama yang terangkan pasal pakai sandal. Ada dalam Bible. Pakai sandal kaki apa? Ada penjepit, kalau tak ada penjepit. Itu semua yang telah dibahaskan oleh Islam. Subhanallah. Jadi itu pasal kita beruntung jadi umat Islam. Beruntung tak? Beruntung. Sampai sekecil-kecil perkara Nabi SAW terangkan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dia detailkan bagaimanakah cara Nabi SAW. Jadi kita tengok bahawa dalam solat Nabi SAW boleh pakai sandal. Jadi seperti mana kita dah katakan bahawa kita boleh pakai sandal ketika kita solat. Jadi seandainya sandal tu kotor, boleh buat solat tak? Sandal kotor, kalau kita biasa pijak kat tanah, nanti dia ada punya mat dia, betul tak? Boleh buat solat tak? Boleh, dengan syarat tak ada najis. Dengan syarat tak ada najis. Najis tu kalau terkena apa? Tai. Kalau tai cicak najis tak? Tai cicak najis. Kalau tai cicak kita buat solat, sah tak? Tak sah. Khilaf. Kena buang dulu tai cicak tu. Tai cicak dia keras ke cair? Uish. Tai cicak keras Tai cicak keras. Dalam pun masih ada tai cicak. Tak apa. Nanti tai cicak nanti kita bawa satu tajuk khas tentang tai cicak. Cuma kita katakan bahawa apa saja yang kotor, yang berupa najis itu tidak boleh
digunakan untuk solat. Ya, seperti mana yang Nabi SAW tanggalkan selipernya ketika dia solat. Okey, seterusnya kita tengok hadis ke 66. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyan'alhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ia bersabda apa? Jangan pernah sekali-kali salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Jangan sekali-kali seseorang berjalan dengan satu sandal, hendaknya memakai sepasang secara bersama-sama atau tidak memakainya secara bersama-sama. Yang boleh tak? Itu hadis yang jelas lah tentang larangan kita memakai sebelah je sandal. Ini larangan memakai sebelah je sandal. Kerana apa? Kerana itu antaranya para ulama katakan bahawa itu adalah pakaian syaitan. Sebelah. Jadi kalau kita hilang sandal, hilang sebelah, lagi sebelah nak buat apa? Buang. Simpan, nak buat collection. Buang pembazir pula. Ya, ataupun ambil satu, pakai yang lain. Sebelah pakai sandal lain, sebelah pakai sandal lain, boleh tak? Boleh. Ia lebih baik daripada tak ada pakai sandal yang sebelahnya. Tapi janganlah pergi office pakai macam tu. Sebelah kasut merah, sebelah kasut hijau. Ataupun sandal yang berlainan. Jadi itu dibolehkan. Dan yang tak boleh tu pakai sebelah saja. Tetapi kita tengok tempat juga. Kalau kita pakai sebelah dan itu lebih menjaga kaki, itu tak apa. Contohnya tempat tu panas, ada sebelah aja. Kalau kita tak pakai, dia akan merosakkan kaki kita, ataupun dia akan menjadikan kaki kita terkopik kulit dan sebagainya. Itu tak apa kalau kita pakai sebelah, kena jengkit lah. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Tapi kalau seandainya tak mendesak, itu tak menjadi satu masalah. Tapi kalau mendesak, takut ada bahaya, ada kaca, ada sebelah je sandal. Takkan tak boleh. Itu maksudnya nak kena tengok keadaan dia. Itu pasal kena pakai ataupun kena ambil itu mengikut keadaan yang sesuai dengannya. Jadi itu tidak boleh kita pakai dengan sebelah sandal. Jadi kalau seandainya kita hari ini silang sandal sebelah, tu pasal orang sekarang kalau pandai, kita nak letak sandal sebelah-sebelah. Jadi satu letak kat atas, satu letak kat bawah supaya tak nak hilang. Dia macam mana pun kalau nak hilang juga. Betul tak? Ada kita dah berjaga-jaga macam mana pun hilang juga. Dan yang lebih menyedihkan, hilangnya sebelah. Itulah pasal letak sebelah-sebelah. Baik hilang dua-dua daripada hilang sebelah. Hilang dua-dua, orang lain dapat juga manfaat. Orang-orangnya kalau hilang kat masjid, orang lain pakai boleh dah dapat sebelah. Ni kalau kita ambil sebelah je, sini letak sebelah sana, jadi takut hilang yang sebelah, kita sendiri pun perugi juga. Biarlah kalau hilang pun kita niatkan sedekah je. Dalam masalah sandal. Jadi kita tengok hadis seterusnya adalah tentang adab. Adab memakai sandal. An Abi Hurairah, an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay ya'kula ya'ni ar-rajul bi shimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan satu sandal. Jadi itu adalah satu larangan, iaitu makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri kita dah katakan hukumnya apa? Hukumnya haram, kecuali seandainya dia tak ada tangan kanan. Itu lain hukumnya. Special case. Tapi kalau elok je tangan dia dua-dua, dia makan dengan tangan kiri, itu kita dah bahaskan bahawa hukumnya adalah
adalah haram, seperti mana Nabi SAW melarang orang yang makan tangan kiri tapi dia ego dan dia katakan dia tak mampu, maka tangan dia dah tak boleh naik lagi. Kerana angkuhnya dia, kerana sombongnya dia. Jadi begitu juga dengan pakai sebelah aja sandal. Au yamshi fi na'lin wahidatin. Kenapa na'al itu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Na'al. Tapi kenapa disebut wahidatin? Tak apalah, itu kena masuk kelas bahasa Arab lah. Kena masuk kelas bahasa Arab. Nanti kita boleh bahaskan secara terperinci. Dan kita tengok hadis seterusnya, hadis ke-68. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Apabila jika salah seorang wa idza naza'a falyabda' bis shimal. Fal takun awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Ini hadis yang agung daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaknya dimulai dari sebelah kanan. Jadi itu underline. Nak pakai sandal, kena pakai dengan apa? Masuk dengan kanan. Dan jika akan melepaskannya, maka hendaknya dimulai dari sebelah kiri. Hendaknya sebelah kanan menjadi yang pertama kali dipakai dan menjadi yang terakhir kali dilepaskan. Subhanallah. Ni dulu dekat kindergarten belajar tak? Tak belajar. Tak belajar Saya rasa kita pun tak belajar tentang bagaimana nak pakai kaki yang mana satu. Betul tak? Nak tanggalkan mana satu, itu wallah alam. Setakat ni belum pernah lah ada orang ajar, kecuali Nabi SAW. Tengok, ini sebuah hadis. Nak riwayatkan hadis senang tak? Susah. Nak riwayatkan hadis bukan senang. Kita nak menjadi orang yang siqah, tu kita dah masuk pada syarat-syarat dia. Jadi Nabi SAW ajar benda ini, bukan satu benda yang simple. Ini adalah satu adab yang berharga dalam Islam. Dan ini adalah adab Islamiah. Jadi kita nampak macam alah, leceh lah. Betul tak? Leceh lah. Tetapi inilah yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya, supaya beradab dalam semua perkara. Itu pasal Nabi SAW diutuskan liutammima makarimal akhlak, untuk menjadikan akhlak itu sempurna. Akhlak itu akhlak yang baik. Hatta dengan slipper pun kita nak kena jaga adab-adabnya. Jadi ingat, keluar masjid kaki apa? Keluar masjid kaki ke tak pernah keluar masjid ni? Tak ada jawapan ni. Duduk je sini. Ni khilaf ulama An-Naim. Ada sebut kanan, ada sebut kiri. Mana satu? Lompat dua-dua. Subhanallah. Nanti kita nak tengok, semua kena lompat dua-dua. Okey, kanan ke kiri keluar masjid? Okey, masuk masjid kaki apa? Kanan lah, confirm. Keluar masjid. Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar toilet? Dia terbalik dengan masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kalau keluar masjid kaki kiri pakai sandal kaki susah biasa kita campak. Keluar masjid dengan kaki kiri, masuk terus kaki kiri. Betul tak? Dia leceh dah ustaz. Dah keluar nak kaki lain, masuk pakai sandal kaki lain. Dia bukan masalah susah. Kita tengok, tapi dengan kita menjaga adab ni, dia diberkati. Nampak? Kita keluar masjid dengan kaki kiri. Keluar masjid dengan kaki kiri. Jadi kaki kanan yang terakhir keluar. Faham tak? Kerana ni tempat yang diberkati. Seperti mana kita masuk toilet, masuk dengan kaki kiri, kaki kanan yang last masuk, dan keluar cepat-cepat dengan kaki kanan, kaki kiri yang last keluar. Rasa tempat yang kotor. Kalau masuk pasar kaki apa? Masuk pasar dengan tangan dulu.
Masuk pasar kaki apa? Ataupun masuk pasar dengan kangkang. Suka hati dah masuk kaki apa pun. Yang penting yang ini kita kena jaga dulu lah. Kita kena jaga. Sebaik-baiknya tempat yang baik itu kita masuk dengan kaki kanan, dan tempat yang tak baik itu kaki kiri. Dan kita keluar daripada tempat yang tak baik itu dengan kaki kanan dulu. Dan keluar daripada tempat yang baik itu dengan kaki kiri dulu. Jadi kaki kanan yang ke belakang. Jadi subhanallah. Jadi inilah indahnya Islam. Boy, soalan. Ya saya. Ni kelakar. Okey, jadi kalau kita sekarang dalam toilet ada slipper tak? Ada. Okey, jadi jawapan dia, kita masuk toilet pakai slipper dulu. Jadi settle masalah. Okey, jadi macam ni. Biasa sekarang ni slipper akan ada dalam toilet. Ini kubikir, betul tak? Dalam setiap toilet dia suruh leave the slipper in the toilet. Betul tak? Dia tak boleh keluarkan slipper tu. Okey, jadi kita macam biasalah. Macam mana adab Nabi SAW ajarkan, masuk dengan kaki kiri, dan pakai dengan kaki kanan. Okey. Lepas tu tanggalkan dengan kaki apa dulu? Kaki kiri dulu. Lepas tu keluar dengan kaki kanan. Tanggallah dulu dua-dua. Iyalah, pijaklah macam mana pun, ataupun panjat atas toilet bowl tu. Bergayut, baru buka pintu. Ya, loncat. Jadi pandai-pandai lah. Itu bukan kerja saya nak pergi tengok setiap toilet. Kaki mana? Buka kaki mana? Itu pandai-pandai lah, insya-Allah. Kalau seandainya mampu, kita buat yang termampulah. Seandainya tak mampu, kalau kita nak cepat, kalau nak terkencing, ni kejap nanti dulu. Dah terkencing dekat atas floor. Tu pandai-pandailah fikir sendiri. Seandainya mampu, ada waktu dan dia tak bukan emergency, kita tak payah kita ikut dia punya step dia. Tapi seandainya tak ada emergency, semua pun main hentam je lah. Kerana itu dah dalam keadaan darurat. Kerana apa kita bahaskan sedemikian? Kerana kita lebih berhak untuk mengikuti sunnah Nabi daripada orang-orang lain. Daripada orang-orang yang tak pernah dengar pun. Orang nak solat je dah susah, macam mana nak pakai slipper kaki apa. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kita menyantuni bagaimanakah akhlak Nabi SAW dalam berpakaian, dalam memakai slipper. Subhanallah, tu pasal ini baru hadis yang sikit. Imam Tirmizi mengumpulkan tentang slipper, tetapi banyak lagi hadis-hadis yang Imam Tirmizi tak masukkan dalam tentang slipper dalam bab ni. Kerana kita akan jumpa lagi banyak hadis-hadis tu. Jadi kita dapati bahawa inilah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi insya-Allah yang hadis yang seterusnya kita akan sambung pada minggu akan datang dengan membahaskan persoalan tadi. Nak kena masuk slipper, nak masuk toilet dengan kaki apa, pakai slipper, buka slipper. Jadi kalau contoh kita buka baju, kita ada baju dengan seluar, buka apa dulu? Nak tanggalkan baju ke seluar dulu? Kau buka spek dulu. Buka spek dulu nak tanggal baju ke seluar dulu? Kalau pakailah pakai. Nak pakai seluar ke baju dulu? Kita biasa pakai seluar dulu lah. Kita jumpa minggu yang akan datang, insya-Allah. Itu ada adabnya. Nak pakai baju ke seluar dulu, itu ada adabnya. Dan nanti kita akan masuk bab libas.
Bab libas iaitu bukan melibas orang bab libas tu adalah bab pakaian. Bab pakaian nanti kita akan bahaskan bagaimana adab dalam berpakaian pula. Ini baru pakai slipper je dah pening kepala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita di dalam menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ni, majlis macam ni sayang Nabi tak? Sayang Nabi lah. Dah memang kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan letakkan mindset kita nak sayang Nabi kerana ada cara yang tertentu. Cara nak menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Kerana itu kita jumpa dalam bab-bab yang pertama bahawa majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majlis ilmu. Majlis ilmu iaitu adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dalam masjidnya itu semuanya majalis. Majlis adalah tempat-tempat duduk yang akan sentiasa mengingati Allah dan Rasulnya. Kita mengingati zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala atas kecintaan kita kepada baginda alaihi salatu wassalam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu akan datang dan kita akan bahaskan lebih lanjut tentang tajuk-tajuk yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga al-firdausil a'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa belum? Dah baca Sayyidul Istighfar belum? Belum. Baca kan? Allahumma laka sumtu. Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.